Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, harapnya berada dalam keadaan yang sehat. Okey, tajuk kita pada kali ini adalah masih lagi tajuk masa dan waktu. Okey, tempoh masa di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menentukan tempoh masa melibatkan unit jam dan minit dalam tempoh 24 jam. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Untuk tempoh masa. Kami bermain bola dari pukul 10.05 pagi hingga 10.50 pagi. Nyatakan tempoh mereka bermain bola. Kita tengok pertama, kita tengok waktu mula dia. Apa waktu mula dia? Kita gunakan muka jam. Waktu mula dia adalah 10.05 pagi. Waktu tamat dia, waktu tamat dia 10.50 pagi. Kaedah yang biasa digunakan, kita nak cari tempoh masa. Tempoh masa. Nak cari tempoh masa. Cara dia, waktu tamat. Waktu tamat tolak dengan waktu mula. Waktu tamat tolak dengan waktu mula. Ingatlah yang ini. Ingat yang ini. Tapi untuk contoh yang pertama ini, tak perlulah kita nak tolak. Sebab apa? Sebab tak melebihi daripada 1 jam. Jam yang sama. So kita gunakan cara ini. Daripada nombor 1 hingga nombor 2, jumlah minitnya adalah 5 minit. Kemudian kita gunakan sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 45. So murid akan dapat jawapan dia 45 minit. Nak guna cara ni boleh juga. Waktu tamat boleh juga. Cuma kita buat kat sini, kita tulis kat sini jam. Kat sini kita tulis minit. Jam, ambil waktu tamat 10.50, tolak dengan waktu mula 10.05 minit. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam 4, 10 tolak 5, 5. Kat sini 4 tolak sifar 4. So murid akan dapat jawapan dia 45 minit. Ni kaedah nak cari tempoh masa tu. Yang saya tunjuk kat atas tadi, yang ini. Tempoh masa waktu tamat tolak waktu mula. Yang inilah jadi dia. So mereka bermain bola selama 45 minit. Contoh yang kedua. Dijahit baju kurung bermula pukul jam. Kalau macam ni jam, jam 14 hingga jam 16. Jam 16 dah siap. Berapa lamakah ibu menjahit baju kurung? Ibu mula jahit jam 14 dan berakhir pada jam 16. Mana waktu tamat, mana waktu mula? Waktu mula dia mula menjahit. Ni waktu mula. Waktu tamat dia menjahit. So kita gunakan yang ini, dia panggil garis waktu. Yang ini dipanggil garis waktu, garis masa. Buatkan satu garis. Waktu mula dia jam 14. Kita buat macam ni. Kita buat satu garisan. Kemudian kita buat senggatan sikit je. Kita gariskan satu macam ni. Kalau tajuk timbangan kita panggil senggatan. Bukan sengatan, senggatan. Kita buat satu garis macam ni. Kita tulis jam 14. Seterusnya kita buat garis yang kedua.
jam 15 dan garis yang ketiga jadi jam 16. So daripada jam 14 ke jam 15, okey, tempoh masanya adalah 1 jam. Okey, daripada jam 15 ke jam 16 tempoh masanya adalah 1 jam. Okey, kalau nak kira, kita gunakan yang tadi, tempoh masa sama dengan waktu tamat tolak waktu mula. Sini jam, kat sini minit. Okey, jam 16 waktu tamat tolak dengan waktu mula. Okey, mula akan dapat sifar 6 tolak 4 2. So jawapan dia adalah 2 jam. Okey, ibu menjahit baju kurung selama 2 jam. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Kira tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Okey, mula gotong royong. Okey, 7.40 AM ni dah mula gotong royong? Belum, dia berkumpul dan taklimat. Gotong royong bermula adalah pukul 8.10 AM. Okey, so tamat pada 11.40 AM. Okey, selesai gotong royong. Okey, mana waktu tamat, mana waktu mula? Okey, waktu tamatnya adalah pukul 11.40 AM. Waktu mula dia adalah pukul 8.10 AM. Okey, so cara yang pertama, kita gunakan garis masa. Okey, kan garis nombor garis nombor kita tukar garis nombor, kita tukar jadi nama garis masa. Okey, cara pertama, okey, buat satu garis, kemudian gariskan satu, tulis 8.10 AM. Okey, pastikan kita nak buat ni jarak dia adalah 1 jam. Lepas 8.10 kita terus buat 9.10. Okey, lepas 9.10 10.10, kemudian 11.10. Okey, sepatutnya sampai 12.10 kan. Tapi jam ni tak masa ni tak sampai pukul 12. So kita buat sampai 11.40 sahaja. So daripada 8 ke 9 10, 8.10 hingga 9.10 1 jam, 9.10 hingga 10.10 1 jam, 10.10 hingga 11.10 1 jam. Kemudian daripada 11.10 hingga 11.40, kat sini tempoh masanya adalah selama 30 minit. Okey, itu cara pertama. So jawapan dia 1, 2, 3. So jawapan dia adalah 3 jam 30 minit. Okey, cara kedua, okey, buat jam, buat minit. Jam, ambil waktu tamat 11.40, tolak dengan waktu mula 8.10. Tolak sahaja, sifar tolak sifar, 4 tolak 1 3, 11 tolak 8 sama dengan 3. So jawapan dia adalah tempoh gotong royong ialah selama 3 jam 30 minit. Okey, contoh yang keempat. Ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Kira tempoh ayah bekerja. Okey, dia nak mana waktu. Okey, pertama untuk jawab soalan ni, pastikan awak kena kenal pasti mana waktu tamat, mana waktu mula. Okey, waktu tamat 7.30 pagi. Okey, ayah bekerja dari 7.30 pagi. Ini adalah waktu mula. Waktu tamatnya adalah pukul 5 petang. Okey, so kita buat dua cara juga. Cara pertama, okey, cara pertama kita buat garis masa. Okey, daripada 7.30 sehingga pukul 5 petang. Okey, nak senang, awak buat pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11. Okey, tapi bukan dimula pukul 7, dimula 7.30. So 7.30 sehingga pukul 8, 30 minit. So daripada pukul 8 sehingga pukul 5 petang, okey, adalah 9 jam. So dapatlah jawapan dia 9 jam 30 minit. Okey, cara kedua.
Okey, cara kedua, kita gunakan kotak ni. Okey, yang ni lupa nak bagi tahu. Yang ni namanya kotak ajaib, senang nak buat. Tulis jam, sini minit. Waktu tamat dia pukul apa? Pukul 5 petang. 5 petang tolak dengan 7:30 pagi. Tapi 5 ni tak boleh tolak dengan 7. 5 ni kita tukarkan dia kepada sistem 24 jam. So padam 5 ni kita letakkan, okey, 5 bila kita jadikan 5 ni jadikan 5 ni, tukarkan 5 ni kepada sistem 24 jam, dia akan jadi apa? Okey, 5 ni kita tambah dengan 12, so akan dapat 17. Okey, so dapat 17. Okey, jam 17 tolak 7:30 pagi. Okey, sifar ni tak boleh tolak dengan 3. Sifar tolak sifar bolehlah sifar kan, tapi sifar tolak 3 tak boleh. Bila tak boleh, kita stopkan dulu. Macam mana kita nak buat? Okey, pinjam dengan 7 jadi 6. Okey, kita pinjam 1 jam. Bila pergi kepada minit, dia akan jadi 60 minit. Okey, kita pinjam 1 tadi kan, bila bawa pergi ke minit jadi 60. So sini potong sifar, tulis 60. Sifar tolak sifar, sifar. 6 tolak 3, 3. 6 tolak 7, 16 tolak 7 sama dengan berapa? 9. So jawapan yang awak akan dapat adalah 9 jam 30 minit. Nak guna kaedah mana? Gunalah kaedah cara 1 ataupun cara 2. Okey. Okey, itu saja untuk video pembelajaran pada kali ini. Sekian, terima kasih.